Facebook. Dan tujuan press conference ini ialah untuk memastikan perkara ini diketahui oleh semua orang dan juga mengetahui apa yang telah berlaku ke atas Linda Rafa dan juga perniagaan beliau. Norma baru ini mengingatkan kita wujudnya cara hidup baru yang menekankan generasi peralihan daripada perniagaan konvensional kepada perniagaan e-dagang. Semua pengusaha industri bergantung kepada media sosial dan pemasaran dalam talian. Kos pemasaran yang diperuntukkan perbelanjaan sesuatu perniagaan itu 80% adalah untuk kos pemasaran dalam talian. Peranan telah beralih daripada billboard, media cetak kepada dalam talian yang menjurus kepada target market dan demografi yang khusus. Maka tercetus fenomena pengusaha Facebook dan Instagram, dan pengusaha ini bergantung dengan kuat akaun-akaun media sosial mereka. Satu akaun Facebook dan Instagram boleh menjana pendapatan di antara lingkungan RM500 hingga RM50,000. Seperti dalam semua industri di Malaysia, wujudnya penyamun dan kerajaan mengetahui masalah ini. Pengusaha ini dilindungi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta Suruhanjaya Komunikasi Multimedia 1998 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tindakan penyamun-penyamun dalam e-dagang termasuk pengedaran fitnah, pencurian data dan juga penggondam untuk akaun-akaun Instagram dan juga Facebook. Undang-undang boleh diambil, membantras dan menghukum, akan tetapi untuk memperbetulkan dan memberi pampasan kepada mangsa, kerajaan perlu membantu. Hubungan di antara pemilik akaun dengan pihak pemunya Instagram dan Facebook, Twitter untuk mengembalikan akaun adalah perlu. Walau bagaimanapun, peranan MC adalah teramat penting untuk mencetus hubungan ini dan mengembalikan akaun-akaun agar pengusaha-pengusaha dapat kembali untuk menjalankan perniagaan dalam media sosial mereka. Seterusnya saya beri Linda Rafa untuk memberitahu apa yang telah berlaku pada diri ini, terutama kepada semua rakan media, kepada lawyer saya, Cik Wan, suami saya Aiman, dan juga klien saya iaitu Fitri. Jadi apa yang Linda nak cerita hari ini sebenarnya adalah salah satu dugaan yang besar sekali lagi yang Linda hadapi dalam hidup ni. Sebab pada 4 bulan 6 hari itu pagi, Linda tersedar daripada email Linda yang ada scammer ni hantar untuk verify dalam email tu. Tapi saya tak sempat lagi nak reply ke apa, dan saya tengok dalam Instagram saya dah tak ada dah, saya punya account dah tak ada. Jadi mungkin saya tak rasa benda ni terlalu serius, jadi saya buat indah tak indah je. After 3 hours tu baru saya tengok rakan-rakan artis lain post benda yang sama dan mengatakan akaun mereka juga ada yang di-hack dan ada juga yang tak sempat di-hack juga. Dan masa tu saya tahu benda ni adalah salah satu benda yang serius. Barulah saya beritahu kepada pihak suami saya, family dan juga lawyer saya yang akaun saya dah kena hack. Dan masa itulah saya rasa betul-betul dunia terus. Linda hampir 1 million yang saya buka akaun ni pada tahun 2012. Terlalu lama saya menunggu untuk mencari orang kata klien, mencari followers yang original followers untuk mengikuti segala perjalanan career. Jadi usaha saya selama berapa tahun tu, lama tu 2012 sampai 2020. 8 tahun. Jadi segala kerja-kerja saya, segala saya punya kontrak bersama klien, ada yang dah terminate, tiba-tiba last minute dia kata follow saya drop. Jadi saya tak boleh nak continue the kontrak dengan Linda. Dan beberapa kerja Linda pun banyak yang dalam email dia juga hack, dan PayPal account saya kena hack. Jadi saya rasa benda ni terlalu serius sangat untuk diri saya, dan juga mungkin ada orang luar sana yang dah kena macam saya. Sebab itulah saya terpaksa menggunakan pihak lawyer saya untuk memberi saya nasihat untuk membuat report polis.
dan juga SKMM. Dan saya mengharap sangat pada hari ini rakan-rakan media, pihak SKMM dan juga semua yang terlibat membantu saya untuk mendapatkan balik, kalau bolehlah nak mendapatkan balik akaun saya itu. Kalau katalah tak boleh sekalipun, at least dapatlah menjaga keselamatan saya, sebab segala rahsia saya ada dalam email saya, dan email tu telah ditukar kepada scammer tu. Dan akaun tu sekarang saya pun tak tahu sama ada dia still ada dalam Instagram ni ataupun tak ada. Saya kurang pasti, sebab pihak SKMM dah buat report dan dia akan usahakan untuk mendapatkan balik saya punya akaun Instagram ni. Jadi pada hari ini saya terpaksa, bukan untuk mencari publicity. Banyak juga netizen kat luar sana yang mengatakan Linda Rafa ni asyik ada je selalu satu kes. Cuba anda fikir, logik ke kalau saya yang sendiri nak buat publicity murahan dengan menggunakan akaun saya sendiri yang dah di-hack, macam kes saya bersama mak saya pun, takkanlah benda-benda tu semua saya nak cari publicity, tak mungkin. Tapi mungkin netizen kat luar sana berfikiran setiap kali yang benda yang berlaku kat atas saya, yang Allah beri pada saya tu, dia rasa itulah saya sendiri yang mencipta orang kata segala benda yang terjadi ni. Sebenarnya saya yakin benda ni semua daripada Allah, dan mungkin Allah nak beri mungkin Allah sayang saya, mungkin nak duga saya, mungkin nak tengok keimanan saya, dan saya sentiasa bersyukur. Dan pada hari ini juga saya nak bagi tahu, walaupun ramai kontrak dan klien saya terminate saya punya kontrak last minute sebab follower saya drop, tapi ada juga klien yang setia bersama saya tu, Cik Fitri, yang orang kata saya sangat terharu sangat sebab Fitri banyak bagi saya kata-kata semangat. Dan dia pun mungkin you all boleh lepas ni boleh tanya kepada Cik Fitri sendiri macam mana dia boleh kekalkan saya sebagai duta pada produk dia. Okay. So kita nak cakap bagi Fitri cakap. Bisa. Okay. Alright, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada rakan media dan terima kasih kepada Puan Linda dan Tuan saya sendiri sebab menjemput saya. Okey, saya dan tim daripada Al-Fitri Textures, okey, berbesar hati sebenarnya dipanggil dan for your information lah sebenarnya. Okey, Puan Linda ni dah bersama dengan kita sebenarnya dah lebih daripada a few months back lah sebenarnya. Okay, so baru ni kita dah bincang beberapa perkara lah berkenaan dengan ambassador all that. So Alhamdulillah, selepas daripada kes macam ni, saya pun sebenarnya daripada tim kita sendiri pun rasa terkilan jugalah dengan apa yang berlaku, dan saya minta maaf dengan apa yang berlaku daripada anda. Okay, so dan sebenarnya kita make it short lah. Sebenarnya kita dah lama berbincang dah sebenarnya benda ni dengan Puan Linda, okay, berkenaan dengan business and all that. Dan kita pun sebenarnya berbesar hati untuk bukan kata sponsor, sebenarnya it comes with daripada Tuan Syed dan Puan Linda sendiri, daripada dia tengok kita punya IG and all that, and bukan daripada kita sponsor ataupun apa-apa, datang untuk membeli produk kita. Start dari situ kita dah start communicate each other, dan kita dah selalu keep in touch and dah jadi rapat. So dengan apa yang berlaku ni, saya rasa punca daripada kena hack Instagram atau Facebook ni bukan punca yang besar untuk kami tidak kontak ataupun terus kontrak untuk tak kisahlah duta ke ataupun apa-apa terus cut off, tak ada. Bukan daripada kita punya part macam tu lah, sebab kita pun dah buat bisnes lama, more than 8 years untuk company ni. So bukan alasan yang macam okay, Puan Linda pun dah tiba-tiba IG kena hack, followers dah down. Itu bukan salah satu alasan untuk kita. Sebab daripada fans-fans yang lama, IG yang lama pun memang banyak connection actually daripada sana. Masih ada kontak untuk nak membeli, nak support kita produk. So saya tak rasa dengan perkara macam ni akan ada efek pada company kita sendirilah. Macam tu. Okey, terima kasih. Okey, mungkin sepatah dua kata daripada suami saya sendiri yang orang kata memberi kata-kata semangat kepada saya jugalah. Sebab mana tu masa hari yang saya kena tu, saya nangis 3 hari dan orang semua tak tahu. Teruk saya nangis. Yang tahu hanya yang terdekat je lah, yang di sini, di mana memang tak pernah tengok saya nangis teruk tu. Kira memang impact yang kuat lah untuk diri saya. Jadi mungkin boleh minta pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
kawan-kawan, fotografer semua kerana sudi hadir pada kita berdiam pada hari ini. Sebenarnya saya ialah orang paling rapat dengan Linda. Saya tahu apa yang berlaku pada diri dia, ialah suami kan. So dengan apa yang berlaku ni sebenarnya telah mendatangkan satu impact yang besar pada diri dia sendiri. Sebab saya ada karier saya dan dia pun ada karier dia, dan saya selalu menyokong apa yang dia buat. Jadi apa yang terjadi pada hari 4 bulan tu memang terlalu terkesan bagi dia lah. Sampai dia, masa tu saya tak ada, saya house station, ada kau menangis-nangis apa semua, saya pun terpanjat lah ingatkan apa berita apa lebih pada kematian ke apa kan, terpanjat juga kan. Tapi bila dah ni saya fikir balik apa yang dia cerita tu, oh saya recall balik apa yang dia cakap. Dan betul lah, dia buat Instagram ni daripada awal lagi, daripada 2012, so sampai dah sekarang. So follower dia almost lama dalam industri ni. So mungkin kalau tak ada Instagram, tak ada Facebook, orang tak kenal kita siapa dah. Kerja generasi sekarang ni tak kenal. So bila adanya Instagram dan Facebook ni, orang lebih mengenali dan followers dan juga peminat-peminat sekarang ni. So benda tu bagi saya penting. So bila terjadi pada isteri saya, dulu saya mula-mula saya macam biasalah, sabarlah apa semua. Tapi bila saya kenangkan balik, saya fikir betul lah benda ni. Ini adalah satu, kata apa, macam kami selebriti, inilah satu mata pencaharian lah. So pendapatan kami pun daripada one of part of ni, daripada Instagram dan juga Facebook. Selain daripada apa yang kami buat dalam pelakon, dengan dia menyanyi apa semua. So apa yang terjadi pada dia memang amat terkesan pada dia, dia ada percaya pada dia. Dan saya sendiri pun the pias tu datang jugalah. Tapi Alhamdulillah pun saya punya follower tak adalah ramai sangat, taklah sampai bila benda. Tapi saya sentiasa kata apa, kenang balik, oh kalau tak ada benda ni susah juga untuk kami nak marketkan diri kami di sini. Sebab kita ni as a branding, kita guna nama kita as a branding untuk aktif dalam industri ni. So benda tu akan makin lama makin orang kenal, makin senang lah kita nak dapat satu benda dari segi job dan apa semua. So bila apa yang terjadi pada Linda membuatkan dia jadi down apa semua, saya sentiasa menyokong dia lah. So saya cuba nasihatkan dia, cuba backup lah dengan sedar mungkin apa yang terjadi itu ada hikmah sebaliknya. Dan nasib baiklah ada orang rapat dengan dia, macam sahabat saya ni, lawyer ni, Wan ni, Cik Wan ni sentiasa dengan kami. So kami sentiasa mendapat hikmah nasihat dari segi perundangan macam mana apa semua. So apa yang harus kami buat. So bagi saya conclusionnya, Instagram bagi kami selebriti amat penting. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu, banyak juga wartawan yang dapat tahu cerita ni. Mungkin dia tak hadir hari ni, tapi dia tanya Linda, adakah benda ni kena mengena dengan sindiket ataupun planning dengan kes saya sebelum ni. Jadi saya tak berani nak jawab. Saya rasa benda tu saya elok saya bagi pada tuan lawyer untuk buat explanation lah, sebab saya tak nak tersalah cakap benda ni. So mungkin Cik Wan boleh explain, sebab macam ramai sangat tanya Linda, adakah benda ni ada kena mengena dengan kes arwah Mak Yu tu. Mungkin ada yang tak puas hati dengan saya lagi dekat luar sana. Dia kalau dari segi guaman ni, kalau kita tak ada bukti, kita tak boleh cakap. So selagi kita tak ada bukti yang menunjukkan wujudnya khianat daripada mana-mana pihak tu, kita ni tak boleh cakap yang ada khianat daripada mana-mana pihak. Setakat ini apa yang kita ketahui ialah hacker tu telah pun hubungi Linda Rafa, meminta pampasan untuk dikembalikan akaun IG. Sama ada orang di belakang ataupun dalang di belakang orang individu ini adalah orang yang kita ketahui ataupun tidak, terlalu awal untuk kita maklumkan kepada semua. Okey. Jadi kita buka soalan kepada semua wartawan semua, kalau ada soalan. Ya. Saya Faiza daripada F-Star. Nak tanya berapa followers spesifik sebelum kena hack tu, dan kira-kira nilai kerugian yang akak alami lepas kena hack tu? Okey, followers saya hampir 903,000 followers, dan kerugian saya dengan klien, dengan saya punya review semua lebih kurang 500,000 kerugian saya. Dan dalam akaun PayPal saya pun ada duit juga, di hack juga. So kat situ ada few thousand juga.
So saya rasa banyaklah dalam keadaan ekonomi kita sekarang ni, memang impact yang kuat lah untuk saya sebagai seorang anak seni. Dan saya rasa benda ni memang salah satu benda cabaran lah dan dugaan besar untuk saya. Hackers tu orang tempatan atau orang luar? Dan dia ada buat sebarang urutan ke apa-apa ke? Kalau ikutkan first tu apa ni, daripada kita tak ada spesifik, tapi saya tengok dia punya wording, dia punya word tu. Sebab saya bila dia dah down, saya tengok saya syak lah overseas punya ni lah, pada Turki. Tapi bila 2 hari selepas tu, bila kita dah buat report apa semua, kita ada saya ada apa ni, search dalam dia punya Facebook, apa dia masuk Facebook, ada nombor Malaysia +06. So that means Malaysia punya contact ni ID lah. So saya ada 2 lah, sama ada Turki tu. First saya tengok yang Turki punya number ni, dia punya tulisan apa semua. Second tu yang orang Malaysia. So saya nak ulas lanjut pun saya tak tahu, tapi apa yang saya dapat itulah. Dan itu yang saya laporkan masa saya bawa Linda pergi kepada polis. Dan saya tunjuk apa bukti, sebab benda tu ada dalam phone. Masa tu saya tunjuk kat polis masa kami buat report. Dan benda tu ada kat situ lah. So that's why SKMM akan finalize benda ni lah, akan siasat. Dan saya dapat juga DM orang Malaysia, tapi dia kata dia kenal lah beberapa grup scammer dan cuba nak tolong saya. Tapi saya dah jadi macam fobia. Saya takut saya salah langkah sebab benda ni semua memainkan duit. Sebab mereka bukan tolong ikhlas. Dia orang menolong tapi mengenakan satu amount yang besar. Sampai 100,000 USD pun ada yang dia bagi tahu nak dapatkan balik akaun IG Linda lah, sebab dia tahu akaun IG tu sangat penting dan saya nak sangat benda tu. Jadi dia offer lah. Tapi saya tak tahu daripada grup mana, scammer mana, dan adakah mereka ni scammer Malaysia dengan di Malaysia juga, mungkin orang-orang kita juga, kita pun tak tahu. Ya, selebihnya kita bagi kita minta apa-apa kita leave itu kita punya lawyer lah untuk nasihatkan. Sebab kami tak akan bertindak di luar apa yang jangkauan lah. Kita minta pihak lawyer akan bagi nasihat kita, sebab kita dah buat kes ni dah, bila dah report polis, dah report SKMM. So kami pun dah ada pihak yang akan membela kami, dan kita tak sewenang-wenang untuk buat sendirilah. Kita leave kepada pihak turunannya lah untuk tindakan. Mungkin ada apa-apa soalan lagi nak tanya pada klien saya? Semua alhamdulillah lah. So ini sampai yang ada lagi 2 cuma dia tak dapat datang ini. So salah satu lagi klien saya yang masih setia bersama saya, saya sebut nama kat sini tak datang, Amelia Hassan. Itu khemah yang saya pakai ni, masih sambung saya punya kontrak lagi. Dan juga Best Product Malaysia, yang saya terharu sangat sebab diorang tahu akaun dihack, tapi diorang bagi kata-kata semangat. Dia cakap, Linda, don't worry, followers bukanlah satu benda yang followers yang ramai bukanlah satu platform untuk you rasa orang tak nak you. Kita orang tetap nak you, sebab kita orang tahu kerja you macam mana komitmen Linda. Sebab Linda bukan saja mengharapkan Instagram untuk membantu mereka untuk mempromosikan macam khemah ni, semua ni tak ada kerana harapkan hanya Instagram. Saya menggunakan juga kabel saya, WhatsApp saya, grup kawan-kawan saya. Itu pun dah besar untuk mereka dapat balik diorang punya modal apa semua. So sebenarnya komitmen tu penting sebenarnya daripada jumlah followers. Bukan saya nak bagi semangat kepada saya, tapi benda ni kira macam betul tak? Betul. Cuba you komen sikit. Okey, untuk kes Puan Linda ni actually bagi saya pun the follower macam betul lah cakap, tak ada apa-apa effect pun sebenarnya. So kita dah biasa bekerjasama, dan saya nampak Puan Linda ni dia seorang yang sangat committed dengan kerja. Mana-mana apa-apa pula, contohlah kita bagi paling simple lah, review ataupun apa-apa, kita as a businessman, kita akan hope is the review from the artist. Itu kita punya tip marketing lah untuk pertama. So saya lebih kepada itu at first sebelum kita tengok pada case ni. So saya rasa macam untuk Puan Linda ni it's all about trustworthy lah, trustworthy and committed. So saya rasa tak ada, walaupun ada effect daripada followers ni, tapi dengan apa yang Puan Linda commit, tak ada apa-apa effect untuk kita ni company lah. So
Kuatkan semangat je lah Thank you lah sebab bayar saya Tak ada masalah. setengah juta juga Okey, sebenarnya Linda ni suka bergurau sebab apa? Sebenarnya kalau nak tengok daripada saya punya sejarah, saya punya kehidupan saya, banyak sangat dugaan yang saya hadapi. Tak nak nangis lah lagi. Penat nak nangis. Tapi kira inilah dia. Orang kata saya nasib baik ada orang-orang kuat saya, seperti suami saya, lawyer saya yang terbaik. Saya yakin lawyer saya Wan ni memang sangat hebat dan insya-Allah dengan untuk saya punya kes akan datang pun dia akan take over. And kalau you nak tanya bolehlah tanya kemudian. Sebab mungkin dari segi yalah, sekarang ni kita yang bagi saya lah apa yang saya nampak, apa yang kami buat ni biarlah orang tak kata pun, biar saya nak sampaikan kita mewakili selebriti dan orang di luar sana. Kadang-kadang orang tak berani, pada ramai yang kena hack apa semua, tapi kadang-kadang dia tak officially buat kan. Maksudnya betul lah. Bagi kami ni dengan bantuan daripada Cik Wan kita dengan Fitri ni, kita sanggup buat benda ni supaya bukan kata kita je, kita pun nak tolong orang yang di luar sana. Sebab kadang-kadang orang tak berani nak bersuara, kena hack, ambil macam tu je. So kan, apa salahnya kami buatlah benda ni. Biarlah orang nak marah kita, kecam kita je lah. So kita berjihad juga ni, insyaAllah. Nah, dan satu lagi, Linda tujuan buat PC ni juga sebab saya takut, sebab akaun saya tu masih ada. Saya takut disalahgunakan. Jadi nanti mungkin tak semua orang yang tahu dah kena hack. Tiba-tiba kan orang fikir, oh memang Linda yang buat benda ni, yang dia buat bukan scammer tau lah, dia boleh buat apa je. Lepas tu dengan email saya semua, dia tahu rahsia saya, berapa jumlah aset saya semua dia tahu dalam semua. Jadi saya berada dalam ketakutan, sebab itulah saya memerlukan police report tu sangat kuat untuk saya protect diri saya. Saya perlukan lawyer, saya perlukan SKMM untuk bantu saya. Benda tu sangat penting lah dalam keadaan saya sekarang ni, dan saya pun nak keluar pun sekarang ni berjaga-jaga, takut sangat. Okay. So kata akhir lah untuk akaun Instagram, Facebook, untuk orang biasa ni, kita mungkin sukar nak memahami. Follower kita mungkin 8 orang, follower saya pun mungkin 20 orang saja. Tapi untuk mereka yang telah melaburkan masa, wang untuk nak naikkan Instagram akaun dia, pergantungan ke atas akaun Instagram, Facebook ni merupakan satu pendapatan baru. Bukan saja untuk artis-artis, tapi juga untuk mereka yang lain. Sekarang ni kita dah ada satu industri, satu cara untuk membesar, untuk mempunyai cita-cita baru. Dulu orang nak jadi lawyer, doktor saja, nak jadi engineer. Tapi zaman sekarang ini kita ada budak-budak dan remaja semua nak jadi YouTuber. Perkara ini kalau kita maklumkan kepada ayah kita ni, semua tak faham. Orang nak jadi reporter, dia faham. Tapi kalau nak jadi YouTuber, nak main game sepanjang hari, nak promote barang, tak ada orang boleh faham. Orang-orang yang dalam lingkungan 40 ke 50 ke atas mungkin tak memahami kerjaya-kerjaya sebegini. Tapi kerjaya-kerjaya begini adalah kerjaya-kerjaya ala baru, yang mana semua orang pergantungan kepada Instagram account, Facebook account, Twitter, dapat menjanakan pendapatan yang banyak. Dan pendapatan yang banyak ni dapat disalurkan semula kepada ekonomi dan pendapatan ekonomi. So sekiranya kita ni tidak menjaga hak tuan punya Instagram account, Facebook account, YouTube, Twitter dan semua social media lain, dan kita akan ke belakang. Kita akan sentiasa tertakluk kepada individu yang semua nak menyamun kita saja. Kita dah buat satu Instagram account yang dah cukup banyak follower, 3 juta, 4 juta. Kemudian sekelip mata boleh orang datang dan samun saja, hilang akaun tu semua. Sebab itulah pentingnya fungsi SKMM, yang mana bukan saja undang-undang yang telah digubalkan untuk membantras dan menghukum orang yang melakukan penggundaman kepada akaun-akaun sosial media individu-individu, tetapi juga penting untuk SKMM membantu untuk memperolehi balik akaun-akaun ni. Kerana untuk memperoleh akaun-akaun ni, hubungan dan repo di antara SKMM dengan Instagram dan social media, pemunya-pemunya semua social media ni adalah penting. Kerana dengan satu email daripada kerajaan Malaysia, untuk menutup satu akaun tu, dia boleh tutup. Untuk membuka semula satu akaun tu adalah lebih supporting untuk Linda ni dapat balik akaun dia. Dan perkara ini, macam Encik Syed kata, dah menular.
Linda bukan orang pertama telah jumpa saya berkenaan perkara ini. Daripada tahun ini sahaja, saya dah dapat 5 orang dah tanya saya bagaimana untuk mendapat balik akaun, bagaimana untuk menyaman orang yang telah menggondam. Tapi masalahnya begini, inilah adalah penyamun-penyamun dalam alam maya yang mungkin bukan dalam negara ni, mungkin ada di negara luar. So mungkin SKMM kena membantu daripada segi mendapat balik akaun, memaklumkan ke Interpol wujudnya penggondam-penggondam ini. Anything else? Cik, ada anything else to say? Mungkin last word untuk Last word? Before we wrap up. Alright, okay, alright. Okay, untuk this case lah, okay. Sebagai macam kita pun, macam saya sendiri, saya pentingkan juga bilangan followers di IG dan di Facebook, di FB, Saya memang pentingkan follower actually. Tengok dengan kes Polinda ni sebenarnya agak terkesan jugalah. Saya kalau jadi kat saya pun, saya memang tak tahu nak cakap macam mana lah untuk dapatkan balik dengan prosedur-prosedur untuk dapatkan balik IG dan Facebook ni sebenarnya bukan senang, bukan dalam masa yang singkat. Dan kita pun berbisnes, dan saya lebih pentingkan e-commerce punya bisnes, maksudnya website dan social media. So kalau tak ada platform macam ni, so agak lalat untuk kami lah untuk buat bisnes. Tapi untuk orang kata apa, dari segi side business dengan Polinda, dengan Tuan Syed, sebenarnya tak ada apa masalah pun. Sebab bagi saya bukannya promotion tu bukan pada IG dan FB saja. Sebenarnya banyak tempat lagi, dari segi mula mula keluar Facebook, WhatsApp dan social media lain lah, Twitter pun kita ada, tak ada masalah. So dan saya sendiri dan tim kami sendiri, Alfiti Texas Boutique ni lagi rasa macam berbesar hati untuk kita punya design keluar macam ni. Rasa macam tak ada masalah pun untuk kita nak sponsor ke. Dan tambah lagi sekarang dengan PKP, so agak efek juga. Tapi bagi saya tak ada masalah pun. Kita lagi bincang untuk jadikan Tuan Syed dan Polinda as kita punya duta. Berbesar hati lagi, sebab saya rasa benda ni terima kasih Polinda dan Tuan Syed sekali lah. Bukan untuk malu hati saja sebenarnya. Saya rasa saya ada di depan ni sebab memang patut untuk saya bagi tahu yang kekuatan untuk macam Polinda punya kekuatan, saya rasa ni banyak mengajar kami sebenarnya lah. Dengan dugaan dia, orang kata dugaan dalam rezeki dalam dugaan, macam tu lah kot. So banyak mengajar kami lah, tengok orang yang macam ni pun kuatkan semangat kan. Dari segi macam ni, saya rasa follower nak sampai 1 million ni pun, kalau macam ni untuk ayat muda macam saya, koyak jugalah. Macam tu lah. So terima kasih jugalah sebab jemput saya dekat sini. Polinda, terima kasih banyak. Saya pun tak ada apa-apa nak bercakap, dan rasa kita pun nak kena support lah actually, sebab kita dah jadi quite close dengan Tuan Syed, semua dah jadi quite close. So insyaAllah lah ada rezeki tu tak lama lagi, mungkin lebih daripada followers sekarang, ataupun maybe walaupun followers tak banyak, kita nak cerita pasal followers lah, tapi dari segi side business tu bertambah-tambah. Kita tahu kan, kadang-kadang kan kita tak semestinya followers ada berpuluh-puluh, tapi post di mana-mana berpuluh-puluh juga, kadang-kadang lebih daripada itu. Macam itulah dengan engagement Polinda sendiri kan, dengan dia seorang artis dengan kat Malaysia sama macam dululah saya Tuan Syed kita. So benda-benda macam ni sebenarnya berimpact, so tak ada masalah kot bagi saya. Itu je lah. Sebab bagi Linda, satu kali last word lah dari saya. Okey, memang mungkin ini adalah satu macam nak cakap, Allah nak bagi saya cuci balik saya punya segala bukan segala dosa salah cakap, segala fake account dalam IG saya. Mungkin 900,000 tu ada juga fake account kan. Orang kata penyamun-penyamun, penjenayah ke apa semua dalam IG saya. Jadi mungkin IG baru ni saya akan private kan, dan saya akan pilih yang betul-betul qualified je yang boleh follow saya dan boleh tengok saya punya IG lepas ni. Sebab dulu saya open to public, so siapa-siapa boleh tengok apa saya buat, kat mana saya pergi. Itu yang menyebabkan senang untuk orang nak detect saya kat mana, apa yang saya lakukan, berapa jumlah aset saya, siapa yang saya kenal, orang keliling saya. Sebab tu senang untuk orang anaya saya.
Tapi lepas ni saya lebih berjaga-jaga sebab akaun baru dan followers pun fresh, baru, dan saya akan privatekan dan saya akan pilih selepas ni. Dan dia harap sangat rakan-rakan media kat sini, semua yang dah hadir ni, thank you so much. Dan tolonglah war-warkan tentang IG lama saya tu dah dihack supaya benda-benda yang tak baik dekat IG lama tu tidak efek kepada saya yang baru. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Cik Zain, anything else? Okay dah. Alright. So, ada soalan lain? Tak ada? Kita makan dah? Boleh? Alright. Lepas ni ada soalan lagi tapi dekat lepas lain. Okay. Alright. Okay. Terima kasih semua. Come, kita makan terus. Okay. Come. Thank you so much.